50 usahawan kereta sewa diperlukan. Pagi. Alright, so seperti biasa, sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Matrix. So Green Matrix ni kita adalah platform tempahan kereta sewa, di mana kalau you all nak tempah kereta sewa, boleh pergi dekat kita punya website gogreenmatrix.com. Okay, so topik hari ni saya nak cerita pasal kereta sewa lah. Asyik cerita pasal SKV. Tapi sambil-sambil tu saya juga nak offer lah kepada sesiapa yang berminat untuk join saya menjadi ejen SKV. So apa yang saya buat sekarang ni? Okay, sekarang ni untuk bisnes kereta sewa, sebenarnya saya dah hand over bisnes tu dekat saya punya kawan. So dia yang tolong urus lah. Dan saya fokus kepada saya jadi ejen SKV je lah. SKV ni dia jual produk kesihatan lah, khusus untuk orang kencing manis. Okay, so apa benda yang saya nak buat ni? So sebenarnya saya boleh dikatakan setiap hari ada orang mesej, ada yang call tanya, minta nak ajar, minta nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa. So sebenarnya saya macam letih lah nak ajar orang buat bisnes kereta sewa kan. Tapi itulah, kesian juga. Sebab apa? Pada saya bisnes kereta sewa ni tak mudah lah, tak mudah berbanding dengan bisnes jual produk SKV. Tapi masih ada lagi yang betul-betul berminat nak buat bisnes kereta sewa. Dekat sini ada ke yang berminat nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa? Ada tak yang nak tahu macam mana nak jadi jutawan kereta sewa? Kan? Sebab apa? Kereta sewa ni dia punya kelebihan dia adalah kita biasanya lah, kita tak perlu cari customer. Biasanya customer cari kita. Macam jual produk ni, kita yang kena cari customer. So setengah-setengah orang dia jenis tak suka cari customer. Dia lebih suka customer cari dia. Kan? Tapi ada setengah orang tu dia suka cari customer, dia suka pergi cari. Kan? So macam saya ni, sebenarnya saya pun lebih kurang macam tu. Sebenarnya saya tak suka cari customer. Saya lebih suka customer cari saya kan. Alright. So macam saya jual produk SKV pun, saya tak ada approach contact orang semua untuk beli produk jadi ejen. So biasanya saya akan buat live. Lepas tu orang yang tengok live tu, dia berminat, dia PM saya, dan saya akan terangkan macam mana nak join saya kan. Alright. So dekat sini you all nak dengar yang mana? Nak dengar tentang bisnes kereta sewa ke, ataupun nak dengar tentang peluang nak jadi ejen SKV? Cuba komen sikit. Sebab apa saya kalau boleh lah saya nak cerita pasal SKV je, tapi hari-hari ada orang mesej tanya, Tuan Wahid macam mana nak buat bisnes kereta sewa? Tuan Wahid kalau kereta saya accident macam mana apa semua? Cakap, kenapa lah korang ni nak buat bisnes yang susah kan? Buatlah bisnes yang senang kan? Tapi masih ada lagi orang yang betul-betul nak buat bisnes kereta sewa. Alright. So hari ni saya cerita sikit lah. So saya duk fikir-fikir kan, bisnes kereta sewa ni kalau buat betul-betul boleh pergilah kan. Kalau buat bersama-sama. Tapi kalau masing-masing nak buat, dia jadi susah sikit lah. So that's why kalau saya lah, kalau nak buat balik, saya perlukan team. Saya perlukan team yang boleh sama-sama buat. Kan? Kalau buat seorang-seorang memang susah, memang struggle lah. Alright, sebelum tu saya nak check pada yang menonton ni, boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar tak suara saya? Okay, so sebelum tu saya nak minta izin iklan. Sebelum saya cerita pasal kereta sewa, saya nak iklan. Saya mencari sesiapa yang nak bersama-sama saya untuk jadi ejen SKV. Ejen SKV ni dia jual produk kesihatan khusus untuk kencing manis. Tetapi SKV juga dia ada macam produk untuk kuruskan badan, dia ada produk vitamin, dia ada produk untuk kencing manis. So dia ada kopi juga, kopi untuk kuruskan badan apa semua kan. So saya mencari ejen untuk join team saya. Ada ke yang dengar saya punya live ni? Jangan, saya nak tunjuk. Ada tak nak tengok saya punya commission?
setakat 8 hari. Kalau you tengok ni memang terkejut. Ada tak nak tengok saya punya komisen pada bulan Februari? Daripada 1 sampai 8 hari bulan. Hari ni 9 kan? Hari ni 9. So nak tengok tak saya punya komisen SKV selama 8 hari. Maintain kencing manis ke sembuhkannya bang? Dia bukannya kencing manis ni, biasa orang cakap tak boleh sembuh, tetapi bila you gunakan produk SKV, dia boleh kawal kencing manis. Ada satu customer, anak dia ni sebenarnya agent. Lepas tu anak dia ni bagi ni lah dekat bapak dia. Bapak dia ni memang ada kencing manis, dah makan macam-macam ubat. Memang bapak dia tu dah depress lah. Sebab apa? Orang kencing manis ni dia suka makan manis kan. So bila dia dah kena kencing manis, banyak benda dia tak makan, tak boleh makan lah. So bapak kawan saya ni, dia dah depress, dia dah murung kan. Badan dia kurus apa semua. So anak dia bagi yang ni. So apa yang berlaku adalah bapak dia, gula dalam darah dia turun. Lepas tu bacaan darah tinggi dia turun. So bapak dia tu boleh makan apa yang dia suka. Tapi tak boleh melantak kau-kau lah kan. So kencing manis dia tu terkawal. So produk ni dia bukannya ubat, tetapi dia boleh kawal kencing manis. Kalau you punya gula tu tinggi, silat-silat akhir bulan boleh rosak buah pinggang, boleh macam arwah mak saya, kencing manis dia teruk sangat sampai dia kena stroke. So produk-produk SKV ni dia hanya membantu mengawal. And then tapi kalau you makan, you tak ada efek. Kalau macam you makan ubat hospital, you akan ada side effect lah. Side effect tu macam you lemah, you tak larat kan. So memang ramai customer yang dah guna. Ada yang doktor dah decide nak potong kaki lah. Ada customer, doktor cakap okey, tak boleh buat apa ni, kena potong kaki. Sebab apa? Orang kencing manis ni biasanya kalau dia luka apa semua memang lambat sembuh. So biasa kalau pergi hospital memang doktor akan potong kaki. Potong je lah mana yang dah buruk tu kan. Tapi macam customer ni, dia minum ni 2 botol, daging tumbuh balik. Daging tumbuh balik. So produk dia ni memang bagus. Dan you jangan risau, orang yang buat produk ni adalah doktor. Yang pakai spek mata ni Dr. Syed. Dr. Syed ni memang pernah bekerja dekat Hospital Pulau Pinang dan juga Perlis. Kan. So Pak Nel adalah duta SKV. Kalau you lalu highway, you akan nampak dia punya billboard. Alright. So saya mencari sesiapa yang nak join team saya. Saya target sesiapa yang join team saya, dalam masa 12 bulan dia boleh buat keuntungan lah RM20,000 sebulan. Saya nak tunjuk saya punya komisen selama 8 hari. Ada nak tengok? Ada tak nak tengok komisen saya selama 8 hari untuk bulan Februari? Kan ya. Alright. Ini you tengok terkejut. Alhamdulillah. Saya punya komisen jualan dan bonus SKV daripada 1 sampai 8 Februari 2022. Okay, so saya punya personal sale 4,500. So personal sale tu maknanya saya jual direct dekat customer. Personal sale tak banyak tau. RM4,500 saja. Saya punya group sale RM259,000. Group sale ni sale yang dibuat oleh tim saya. So saya ada lebih kurang 670 ejen bawah saya. So diorang ni promote. Total group sale RM259,000. Dan saya punya bonus setakat ni RM19,100. You bayangkan 8 hari saya berniaga, saya punya bonus dah RM19,000. Petang ni insyaAllah lah boleh cecah RM20,000. Tak sampai sebulan. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu you dapat duit macam ni? Kan? Produk ni pelak Pamoga ke? Tak. Dia ni, kalau you pergi lalu dekat highway, jangan saya cari dia punya billboard. Kalau you duduk dekat Semenanjung, you biasa akan nampak lah kan. Dia punya duta Pak Nel. You jangan risau. Mana dia punya ni? Pak Nel. Ni. Alright. So ni, ini dia punya billboard. Kalau you biasa lalu dekat highway, you akan nampak ni. Biasa tak nampak ni billboard ni, Pak Nel. Pak Nel duduk tepi jalan, duduk pegang botol ni.
Inilah produk. Ini produk untuk kencing manis. Kalau you ada kenal sesiapa yang ada kencing manis, yang ada masalah darah tinggi, you boleh guna ni. This one produk ni dah lebih 300,000 pelanggan guna, dan alhamdulillah 99% customer berpuas hati dengan produk ni. So produk ni dah bantu lebih 300,000 customer. Kan. Produk ni you jangan risau sebab apa? Dia diformulasi oleh doktor. Jangan saya off ni dulu. Dan ada KKM, ada JAKIM. Alright. Siapa yang nak? Okay. Kalau you nak jadi ejen, untuk SKV, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi ejen. Tapi nanti saya nak cerita pasal kereta sewa lah kan. Sebab saya pun letih, hari-hari orang mesej tanya nak buat kereta sewa kan. Boleh nak buat, tapi kalau boleh bayar 300 sebulan boleh lah. Alright. So kalau you nak cuba produk, nak beli produk, nak jadi ejen pun tak apa, you screenshot you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap kalau you nak jadi ejen, you cakap you nak jadi ejen. Kalau you nak beli produk, you cakap nak beli produk. Tak ada masalah. Saya boleh bantu. Alright. Jangan saya minum. Alright. So yang ni saya minum ni bukannya satu botol tau. Jangan mana dia punya ni. Tak ada. So banyak orang yang ni botol recycle. Nampak dia punya stiker pun dah terkopek-kopek lah. Kan? So saya campur air sejuk, lepas tu letaklah Vitec satu. Dia 25ml je lah. Berapa RM satu botol? Satu botol harga dia 180. Tapi macam SKV, setiap bulan dia ada promosi. Kalau macam saya promosi tu, saya akan update dekat dalam saya punya group Telegram. Macam mana you nak masuk dalam group Telegram, you WhatsApp saya, nanti saya bagi link macam mana nak masuk. Sekarang ni ada promosi ni. Tak silap saya, beli 2 botol, ada dapat free 1 botol kecil. Lepas tu ada lagi lah, dalam 280 macam tu lah. 2 botol. Ada promosi sekarang ni. Kalau you nak promosi, you WhatsApp saya, nanti saya bagi link Telegram. You masuk dalam tu, nanti saya bagi info lah. Alright. Kalau you beli sebotol 180. Kalau you beli 2 botol, dia ada promosi lah, 280. Ada dapat free lagi, ada dapat free gift lagi. Alright. So produk ni you jangan risau, memang sudah membantu ramai rakyat Malaysia. Kita ada lebih kurang 300,000 customer, dan alhamdulillah customer ni banyak yang ada kencing manis yang dah bukannya sembuh lah, tapi kencing manis dia tu tak jadi teruk. Ada yang kaki nak kena potong dah okey. Ada yang ada masalah darah tinggi dah okey. And then dia orang boleh makan balik lah apa benda yang dia suka kan. Alright, ada tak sesiapa yang nak? Okay. So, okay, and then produk ni you jangan risau sebab apa? Pak Nel adalah duta SKV seumur hidup. Kenapa Pak Nel dia boleh jadi duta SKV seumur hidup? Sebab apa? Pak Nel dia nampak produk ni memang sangat bagus. Pak Nel pun guna, dan produk ni dah bantu ramai orang. Macam kan Pak Nel kan dia suka orang tua-tua kan. So dia tengok banyak customer SKV ni yang dapat diselamatkan. Banyak feedback. Bukannya customer ni dibayar, customer ni sendiri contact Pak Nel. Pak Nel, terima kasih Pak Nel, saya dah guna Vitec ni. Alhamdulillah, makcik dulu kena stroke kan. Sekarang ni makcik dah okey kan. Ada yang cakap dulu kaki nak kena potong. Minum ni selamat kan. So bila Pak Nel nampak produk ni sangat bagus, so Pak Nel dia decide dia nak jadi duta SKV seumur hidup. Sebab apa? Dia nak bantu orang-orang yang ada masalah kesihatan. So dekat luar sana masih ramai lagi yang tak tahu pasal produk ni kan. So saya live ni, banyak yang cakap ni apa benda. So saya mencari sesiapa yang nak bersama-sama saya, yang nak bantu orang lain untuk hidup sihat. Macam saya sebelum ni, saya tak ada kencing manis, tetapi saya ada masalah kegemukan. Dulu saya gemuk dan saya gunakan produk SKV. Alhamdulillah berat badan saya dah normal. And then saya tak ada pergi gym pun semua, saya biasa je. Alright. So macam SKV pun dia ada produk untuk macam kuruskan badan lah. Mana lah? Ni.
siapa kat sini yang ada masalah berat badan? Siapa kat sini ada masalah berat badan? So SKB dia ada satu produk nama dia Nutrell. Nutrell ni dia dalam bentuk sachet. You bancuh dengan air. Lepas tu you minum. Dalam masa 8 jam dia akan cuci you punya usus. Oh, saya hari pertama saya minum ni 5 kali saya cirit. Masa dulu saya berat badan saya gemuk lah, perut saya buncit kan. First time saya minum ni 5 kali saya cirit. Maknanya dalam saya punya perut tu, dalam saya punya usus tu terlalu banyak kerak tahi. Macam kita ni, kita duk makan kan. So kita memang membuang, tapi lama-lama dekat kita punya usus tu melekat kerak-kerak tahi. So kerak-kerak tahi ni dia itulah punca macam-macam penyakit. So kalau macam orang kencing manis ni, memang dekat dia punya usus tu bapak gila kotor kan. So you kena cuci. Sebab apa? Sebelum you ambil suplemen, you kena cuci you punya usus dulu. Barulah usus kita ni boleh menyerap nutrien-nutrien yang ada dalam suplemen. So macam SKV, first kali you kena ambil ni Nutrell. You cuci you punya usus, lepas tu baru you start ambil suplemen. Kan? So yang ni trial pack lah. Satu kotak ni RM20. Ada 3 sachet. You minum satu sachet pun you nampak kesan. Dan kalau ada sesiapa yang ada masalah sembelit, susah nak berak, you minum ni confirm. Saya ada customer, dia lepas dia beranak, dia susah nak berak. Dia terpaksa suruh suami dia pergi farmasi beli ubat berak. Ubat berak. Saya ingat ubat berak tu macam mana? Rupa-rupanya dia kalau dia nak berak, dia kena pakai satu ubat. Ubat tu kena masuk dalam bontot dia. Barulah dia boleh berak. Kan? Ada tak sesiapa yang ada pengalaman macam tu? Geli lah. Kan? Nak berak je kena masuk ubat dalam bontot, baru boleh berak. So, customer saya, dia beli benda ni, dia minum, hari pertama je dia terus cirit. Oh, dia kata, ya Allah, seronok gila kan. Seronok. Dulu nak berak susah. Kadang-kadang seminggu dia tak berak. Siapa yang ada masalah susah nak membuang air besar, sembelit kan. So you guna ni memang very good. So saya sendiri pun pakai, dah 10 bulan saya pakai. Memang alhamdulillah lancar. Minum je memang akan membuang. Kalau you nak beli trial pack ni, you boleh komen nak, you screenshot video ni, you cakap you nak beli ni Nutrell. Kan. So produk SKV you jangan risau. Dah ramai guna, artis-artis pun memang recommend, dan dah ramai lah yang kesihatan dia makin okey. Ada ke yang dengar saya punya cerita ni? Alright. Okay, so saya nak, kalau nak komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Cakap, tak kisahlah you nak jadi ejen ke, you nak beli barang, tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Saya tak paksa untuk you beli barang. Tapi kalau you jadi ejen lah, memang best lah. Memang best. Saya macam produk SKV ni, boleh dikatakan saya guna secara percuma. Sebab apa? Saya punya commission jualan produk ni lebih RM30,000 sebulan. Alhamdulillah lah. Alright. So, kalau you ada soalan, you tanya je. So, topik hari ni adalah saya mencarilah 50 orang yang nak jadi usahawan kereta sewa. Kenapa saya perlukan? Kalau ikutkan, saya malas dah nak fikir pasal kereta sewa. Tapi masih ada lagi orang yang nak apa semua. Okay, so saya, macam mana you nak mulalah? Macam mana? So, orang-orang ni saya nak latih supaya dia boleh jadi usahawan kereta sewa. Saya targetlah setiap orang ni, dia ada satu rumah, satu tempat, dan dia ada 40 biji kereta. 40 biji, tak kisahlah dekat lokasi-lokasi yang strategik lah. Macam dekat Langkawi ke, dekat Kedah Alostar, dekat Pulau Pinang, dekat Perak kan, dekat Selangor, dekat Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah, Labuan. So saya mencari kepala-kepala ni, leader-leader ni, total dalam 50 orang lah. So kita nak bangunkan satu platform. Okay, setiap orang ni saya target lah boleh ada 40 biji kereta. Dan 40 biji kereta, satu biji kereta minimum lah dia punya income tu 1,500. Mana 1,500 kali dengan 40, maknanya sebulan dia punya income daripada duit sewa tu dalam 60,000. Bisnes kereta sewa ni dia punya keuntungan lah dalam 30%, 40% lah dia punya profit margin. So ada tak sesiapa yang nak saya
bantu untuk dia jadi usahawan kereta sewa. Tapi usahawan kereta sewa ni dia susah sikit lah nak jadi jutawan. Tapi memang bisnes kereta sewa ni dia bisnes yang long term kan. Macam saya dah 14 tahun bisnes kereta sewa. Tapi bila Covid ni dia memang terkesan jugalah. Tapi sekarang ni dah nampak apa permintaan tu makin meningkat. Waalaikumsalam. Okay, so kalau you berminat nak belajar kereta sewa, you boleh message saya. You klik dekat bio, you WhatsApp saya cakap you nak jadi nak buat kereta sewa. Nanti saya masukkan you dalam grup Telegram. Alright. So bisnes kereta sewa ni saya target lah, kalau you nak buat, you kena bersatu, you kena bekerjasama. You tak boleh buat seorang-seorang. Kalau you buat seorang-seorang memang penat. That's why saya nak mencari 50 orang yang saya nak ajar dia orang ni buat kereta sewa. Setiap orang ada 40 biji kereta dan dia ada rumah, dia ada pekerja. And then kita fokus buat marketing, ambil booking, and then kita sewakan. And then macam saya nak make sure orang ni dia sewa kereta dekat customer yang bagus. Dan harga tu macam kereta sewa ni, isu dia bila buat seorang-seorang, masing-masing berperang harga. So tak syok lah. So saya nak orang yang saya latih ni, dia boleh buat servis kereta sewa, dia boleh bagi servis yang terbaik, harga cantik, dan kita make sure tak ada customer nanya kita lah kan. Macam banyak orang dekat luar sana, dia buat kereta sewa, banyak dia kena lipat dengan customer kan. Customer sewa tak nak bayar lah, customer sewa accident, lari lah apa semua. Sebab apa? Dia seorang-seorang. Tapi kalau kita bergabung, kalau customer nak belajar kita boleh ambil tindakan undang-undang lah. Alright. So itu. Kalau sesiapa yang berminat nak saya ajar buat kereta sewa, you WhatsApp saya cakap you nak buat kereta sewa. Nanti saya masukkan you dalam grup. Pada 12 hari bulan Februari 2022 saya akan buat Zoom. Saya akan buat penerangan lah, terpulang pada you. Tapi yang ni dia ada komitmen lah. Sebab apa? Kita nak form satu company. And then ada orang yang manage lah. Ada seorang manager, ada yang admin, ada yang marketer kan. So orang yang saya latih ni dia ada komitmen lah. Saya target lah sebulan dia kena spend dalam RM300 lah untuk kita bayar kita punya team ni lah untuk run. Sebab apa? Kereta sewa ni cost untuk running dia tu sebulan dalam 12,000 macam tu lah. 12,000, 13,000 macam tu lah. Nak bayar gaji pekerja kan. Baru boleh running lah. Kalau tak, susah sikit lah. Alright. So, tapi kalau you nak jadi ejen SKV, tak ada masalah. Alright, tak ada masalah. Okay, so apa saya nak cerita? Saya cerita kereta sewa lah. Kereta sewa, macam mana saya mula bisnes kereta sewa. Okay, so saya start bisnes kereta sewa ni pada tahun 2006. Masa tu saya masih lagi bekerja dekat universiti lah, dekat Universiti Malaysia Sabah, Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu, UPM Bintulu kan. So kenapa saya mulakan bisnes kereta sewa? Sebab masa tu saya ada masalah kewangan. Saya bekerja, lepas tu saya kira macam tersontok lah kan. Duit gaji saya tu memang habis bayar hutang je. Dia start problem tu bila saya beli kereta. Saya beli kereta di luar kemampuan. Kereta biasa je tuan-tuan. Kereta Pro 2 Kenari je. Tapi saya beli masa saya kerja tu tahun 2005, gaji saya tak besar tuan-tuan. Gaji saya tak sampai 2,000. So saya beli kereta, harga kereta tu 40,000 lebih. Lepas tu bulan-bulan saya kena bayar dalam RM600 lah. RM600. So saya masa tu saya dah ada hutang motor. Lepas tu saya beli kereta lagi. Lepas tu dengan hutang kad kredit. So apa yang berlaku adalah saya dapat gaji, duit gaji saya tu memang habis bayar hutang je. So sampai saya nak makan pun tak ada duit kan. Saya ingat installment kereta baru 600 kan. Tapi saya lupa kereta kena pakai minyak, kereta kena buat maintenance, kereta kena beli insurans. Memang habis lah duit gaji saya, memang terciduk lah. Habis bayar kereta je. Siapa kat sini yang ada masalah macam saya? Kerja dah bagus, gaji dah okey, duit tak ada kan? Ada tak kat sini? Adakah yang dengar saya punya cerita ni? Ni saya nak cerita pengalaman saya buat bisnes kereta sewa. Okay, so saya ada gambar dia, ada buku dia.
Alright. Ada bang. Morning ada. Okay, saya nak tunjuk. Ni buku yang saya tulis lah. Buku yang saya tulis. Pengalaman saya lah. Blueprint Jutawan. Saya tulis cerita saya daripada saya kecil sampailah saya buat bisnes kereta sewa berjaya lah kan. Okay, so dalam buku ni saya ada letak gambar lah kereta pertama yang saya beli. Okay, so tahun 2005 saya start kerja. Lepas tu memang kira sekejapan je lah saya dah tersontot dengan masalah hutang apa semua. And then memang tak boleh tidur malam. So saya fikir-fikir apa benda aku nak buat kan. And then masa saya bekerja kat universiti tu, saya macam saya ada student saya ni asyik pinjam kereta je. Datang office, Cik Wahid, boleh tak kita orang pinjam kereta? Cik Wahid, boleh tak kita pinjam kereta? Saya ni jenis kalau orang minta tolong, saya tolong lah kan. So saya pun bagi. And then last saya fikir, daripada aku asyik duk bagi kereta aku je, bagi pinjam, baik aku buat sewa kereta kan. Sebab apa, kereta saya tu kereta baru tau. Budak-budak ni, student ni asyik duk pinjam kereta je kan. So saya fikir, daripada asyik dia orang duk pinjam kereta je, baik aku sewakan kan. So dekat situ saya decide beli kereta ni lah. Kereta kancil ni 2 biji. Kereta second hand je lah. Saya beli kereta ni kira macam kereta yang warna putih ni harga dia 9,500. Kereta yang warna kuning ni harga dia 7,500. Ni tahun 2006 tau saya beli tahun 2006. Tapi kereta ni kalau dekat dia punya grant dah tahun 97. Maknanya kereta ni dah 9 tahun. Okay, untuk beli kereta ni down payment dia dalam RM3,000. RM3,000. So saya pinjam duit isi saya pinjam duit kawan saya ambil duit daripada kad kredit, saya beli kereta ni dan saya sewakan. 1 jam saya sewa RM5, 1 hari RM50. Itulah permulaan dia. Saya start bisnes kereta sewa tahun 2006. Alright, so bila saya beli tu, saya tak sangka permintaan tu bapak gila banyak. And then kereta saya tu hari-hari jalan non-stop. Sebab apa? Dekat tempat saya mengajar tu, dekat universiti yang saya mengajar tu, ada 5,000 orang student. 5,000 orang student, staff saja lebih daripada 100. So memang permintaan kereta sewa tu memang non-stop. Kereta saya memang hari-hari jalan, setiap jam. Sampai orang kena queue, kena nak order, nak sewa kereta, kena waiting list. So memang buat duit lah, Tapi saya target lah, sebulan tu saya dapat untung RM300, saya dah syukur dah. Ada lagi ke yang dengar saya punya cerita ni? Ini permulaan saya lah, macam mana saya mula bisnes kereta sewa. Okay, lepas tu alhamdulillah rezeki saya, permintaan banyak. Lepas tu saya jumpa seorang toke Cina. Macam kereta saya tak cukup tau, demand banyak, kereta tak cukup. Kereta ada 2 biji je, student ada 5,000 orang. So memang confirm lah kereta tak cukup lah. So saya nak beli kereta lagi, saya dah tak ada modal. So apa yang saya buat adalah saya jumpa seorang toke Cina, nama dia Desmond. Desmond ni dia memang buat kereta sewa. So saya jumpa dia, toke, saya ada buat bisnes kereta sewa toke. Saya ada banyak customer tapi saya tak cukup kereta. Boleh tak kita JV ke, partner ke, macam mana kan? So yang Desmond ni boleh lah, cuba tengok lah. Sebab apa, Desmond ni dia ada banyak kereta. Tapi Desmond ni dia hanya sewakan kereta dekat company. Dia tak sewakan kereta dekat student. And then dia ada banyak kereta-kereta yang dah habis bayar, yang tersadai je kat rumah. Dia biar je kan. Kalau ada orang nak beli, dia jual. Kalau tak ada orang nak beli, dia biar je mereput kereta tu. Tapi kereta dia semua cantik-cantik. So dia cakap, Desmond, kereta-kereta yang tak jalan ni, you kasih saya lah, saya sewa lah. Saya ambil komisen dalam 20%, 80% you punya. So Desmond pun okay, dia setuju. So saya tak bayar apa-apa tau. Sebab apa, kereta dia tu tak ada hutang. So first kali Desmond dia bagi saya sebiji kereta. Lepas tu, lepas minggu saya call, Desmond, you ada lagi tak kereta? Kereta tak cukup lah Desmond. Lepas tu Desmond dia tengok dia punya sales seminggu. Dia tengok, boleh tahan kan. Sebab apa, Desmond ni, kereta dia tu, dia bagi kereta Proton Iswara tau. Iswara kebal, kereta lama kan. So satu hari sewa dalam satu hari RM100. Satu jam RM7. Kalau 1 jam saya ambil komisen RM2. Kan. Kalau satu hari saya ambil komisen RM20. Macam tu lah kan. So seminggu macam let's say lah, satu hari saya boleh sewa dalam RM100 kan. Kalau 7 hari, memang kereta tu hari-hari jalan. 7 hari bermakna kereta tu dapat RM700. So saya ambil komisen dalam 20%, RM140.
So Desmond setiap minggu dia dapat lebih kurang RM500 satu minggu kereta tu. So dia tengok, boleh tahan kan. Kalau sebulan dia boleh dapat dalam RM2,000. Daripada kereta dia tu parking je kan, jadi bersih buruk, baik dia bagi kat saya, dia sewa. So Desmond pun dia hantar lagi 6 biji kereta. So total Desmond bagi kat saya 7 biji kereta. So saya dapat 7 biji kereta free. Sekejap Alright. So saya dah ada 2 kereta. 2 kereta yang saya beli ni. Lepas tu Desmond bagi saya 7 biji kereta. So saya dah ada 9 biji kereta. So bila saya ada 9 biji kereta tu, memang heaven lah tuan-tuan. Saya dah lah duit gaji dah tak cukup. Memang dah tersontot apa semua. Nak makan pun dah tak ada duit. Tiba-tiba bisnes kereta sewa saya tu meletup kan. So sebulan saya punya untung kereta sewa lah. Duit sewa kereta tu sebulan boleh dapat dalam RM15,000 apa semua. Untung saya dalam paling sikit dalam RM2,000 lah. Sama macam gaji. So masa tu itulah detik perubahan dalam hidup saya. So saya, duit gaji saya tu memang saya gunakan untuk bayar hutang je. Selama 5 tahun kerja saya bayar hutang je, Tapi saya hanya makan dengan duit kereta sewa tuan-tuan. Duit kereta sewa. Sampailah pada tahun, and then slow lah saya beli kereta. Tahun 2009 barulah saya boleh beli kereta. Sebab apa, kalau sebelum tu saya start bisnes kereta sewa tahun 2006. Lepas tu bila saya cuba apply loan bank, memang bank akan reject. Sebab apa, dia tengok saya punya gaji tu memang saya hutang terlalu banyak. And then tahun 2009 saya ada jumpa satu teknik macam mana nak dapatkan loan dengan mudah kan. Alright. Ada tak nak tahu macam mana kita nak dapatkan loan bank dengan mudah? Ya Allah, penat aku jalan ni. Ada tak nak tahu? So dengan teknik ni saya boleh beli kereta. Total loan saya beli rumah apa semua, total hutang loan saya dapat lebih pada 1 juta. 1 juta. Bapak gila. So kalau you tahu teknik ni memang boleh buat duit lah. Okay, ni pengalaman lah. So teknik ni kalau you guna dengan betul, InsyaAllah you boleh jadi jutawan. Tapi kalau you salah guna, memang habis lah. Macam tak ada yang nak tahu je. Kalau tak ada nak tahu, saya tak payah share lah. Ni teknik ni memang tak diajar kat sekolah. Memang tak ajar. You pergi masuk universiti belajar bisnes pun dia takkan ajar. Ini memang pengalaman sendiri kan. Kan. For renew ada insurans ke kalau terlibat kemalangan kereta sewa banyak kes jadi ni? Dia sebenarnya boleh settle benda tu. Janji you ada sistem, you ada ilmu kan. Alright. Macam tak ramai yang berminat nak tahu ni. Okay, so macam mana saya dapat beli kereta? So benda ni saya pun jumpa secara tak sengaja. Tapi orang Cina dah tahu. Orang Melayu je tak tahu. Bengong betul. Saya bengang betul. Kenapalah kat sekolah tak ada ajar benda ni kan. Kalau tak dah ramai dah orang Melayu, dah ramai dah orang Melayu kaya kan. Bengong betul. Okay, so cerita dia macam ni. So masa saya buat kereta sewa tu, saya duk ambil kereta Desmond kan. So macam saya sewa kereta dekat student. Lepas tu student ni, dia bayar duit sewa tu bukannya pakai online banking. Dia masa dulu online banking ni tahun 2006 tu masih kurang lagi kan. So budak-budak ni dia bayar duit sewa kereta pakai cash. Lepas tu dia orang ni pahal lah, student bayar duit RM1 kan. Kadang-kadang bayar duit siling, duit 50 sen kan. 50 sen RM1, RM5, RM10 macam tu. So macam saya pula, saya bekerja. Lepas tu saya tak ada masa lah nak pergi hari-hari jumpa dia semua bagi duit kat dia kan. So kita decide seminggu sekali saya akan pergi jumpa dia, bagi duit lah kat dia. So apa yang berlaku tuan-tuan, dekat rumah saya tu ada banyak duit cash tau. Duit cash. So bayangkan sebulan saya punya duit sewa tu dalam RM15,000. Kalau seminggu dah RM3,000 lebih. So takkanlah saya nak bawa duit tu RM3,000 tiap-tiap hari pergi kerja kan. Bapak, dah lah duit tu RM1 kan. Duit bayang kan. Kalau budak-budak ni bayar duit RM1, RM5 apa semua, dalam poket you tu ada RM3,000. Bapak memang letih kan. So saya nak tinggal duit tu dekat rumah. Saya takut sebab apa, rumah saya duduk quarters lah. Rumah saya ni tingkap tu orang boleh buka masuk je. So kalau duit tu hilang, mampus saya kan. Mampus saya nak kena ganti balik duit Desmond. Saya RM3,000 tu masa tu banyak tuan-tuan. Okay, so saya pun fikir macam mana aku nak settle. Saya takut pegang duit banyak-banyak ni kan. Lepas tu saya cakap, Desmond boleh tak macam ni, setiap minggu saya bayar you pakai cek, buku cek.
buku cek kan, cek book. Lepas tu sebab apa saya tak nak ada cash yang terlalu banyak. So duit sewa budak-budak ni saya ambil lah, saya belanja lah. Tapi saya ada gaji lah, duit gaji tu saya rolling. And then kalau ada macam saya ada masa free, saya akan pergi bank, saya akan bank in lah. Tapi kalau duit RM1 tu memang tak boleh nak bank in lah. So duit RM1 yang sen-sen tu saya belanja lah. Kalau duit RM10, RM50 tu saya pergi bank, petang saya akan pergi bank, saya akan bank in. Lepas tu macam setiap minggu saya akan pergi jumpa Desmond, kira berapa sale, saya ambil saya punya commission, and then Desmond ambil lah. So saya hanya tulis cek, tak perlu lagi bawa cash dekat dia. Alright. So Desmond pun okay, dia setuju lah. And then so duit sewa kereta tu memang banyak masuk dalam saya punya yang ni lah, you kena beza tau. Kita ada saving account. Lepas tu kalau you nak ada check, you kena ada current account. So macam saya bekerja makan gaji, so saya gunakan personal current account. Okay, so far faham? So saya buka personal current account, and then duit sewa kereta tu saya masuk kat situ. Okay, and then setiap minggu saya akan pergi jumpa Desmond, saya akan tulis cek, saya bayar dia pakai cek, tak payah cash lah. Alright. So lama-lama lepas tu ada satu kali tu sebenarnya saya dengan Desmond ni lama-lama saya macam tak seronok lah ambil kereta dia. Sebab apa? Macam Desmond ni kalau untung tu sama-sama untung lah. Kalau rugi tu saya seorang tanggung lah. Sebab apa? Kalau kereta dia accident, memang dia tak nak dengar apa, saya kena tanggung. Saya kena bayar lah. And then saya pun kena nego dengan customer lah. Kadang-kadang customer tak nak bayar, memang saya seorang lah kena tanggung kan. Itu yang tak syok tu bila kita ambil kereta orang. Untung sama-sama, rugi saya seorang tanggung lah. Lalas saya punya commission tu habis bayar apa? Bayar ganti rugi kan. So macam aku nak beli kereta sendiri lah, susah lah ambil kereta orang ni kan. Kalau ada kereta sendiri senang. Tapi saya nak beli kereta, apply loan reject kan. Saya pun pelik. Lepas tu sampai satu masa tu saya bengang. Saya apply loan dekat satu bank tu. So masa tu bisnes kereta sewa saya dah okey tau. Sebulan RM15,000 duit masuk kan, RM15,000. Saya apply loan bank nak beli kereta. So bank reject. Lepas tu saya pun bengang. Saya pergi bank tu, saya jumpa manager dia. Tuan, saya nak beli kereta ni tuan, kenapa loan saya reject? So dia kata, Tuan Wahid, kalau ikutkan you punya dengan gaji you ni, dengan you punya hutang, kita tak boleh nak bagi you loan ni. Sebab apa? You punya komitmen tinggi. Saya cakap, tuan, saya ada buat bisnes tuan. Saya ada buat bisnes sewa. Sebulan saya punya duit sewa ni RM15,000. So saya boleh bayar kan? Boleh bayar. Tapi saya tak, masa saya apply loan tu saya tak bagi bukti saya buat bisnes tu. Saya hanya bagi slip gaji je. Lepas tu manager bank cakap, kalau you mampu bayar, you ada buat bisnes kereta sewa, you tunjuklah bukti. Ada tak bukti you buat kereta sewa? So biasalah bank dia akan minta kita punya SSM, kita punya audit report 3 tahun bla bla apa semua. Saya cakap, tuan, saya company pun tak ada. Lepas tu tapi duit sewa saya masukkan dalam personal current account. So memang audit semua tak ada. So manager bank cakap, macam ni lah, you print you punya personal current account punya statement 3 bulan. Saya nak tengok. Okey dah. Kalau okey, nanti saya contact. So saya kebetulan masa tu saya pun memang bawa saya punya statement tu. Saya memang dah print, saya bagi ke dia. So saya jumpa dia tu pagi. Lepas tu dia kata, macam ni lah Tio Wahid, nanti saya call kan. So saya balik je rumah, petang tu manager bank tu call saya. Cik Wahid, loan lulus. Cakap, ya Allah, aku dulu minta apply loan bapak gila kan. Saya apply loan 2 minggu tunggu, lala reject. Tapi bila saya bagi statement current account tu, pagi bagi, petang lulus. Saya cakap, ini rupanya macam mana nak dapatkan loan kan. Dah. So you faham tak? So you all, kalau you nak dapatkan loan, you kena ada business. Duit kena masuk banyak. Lepas tu duit tu janganlah masuk dalam saving account. Masuk dalam, kalau you masih bekerja, you boleh gunakan personal current account. Kalau you business, you kena guna business current account lah. Tapi kalau macam dekat sini, siapa yang makan gaji?
siapa yang bekerja. Tak kisahlah you buat bisnes kereta sewa ke, you berniaga. Kalau you berniaga, you buka personal current account, duit masuk dalam tu, bapak gila, senang gila nak apply loan. Kan. Alright, sambil-sambil tu saya nak iklan. Saya minta izin lah, nak iklan. Okay, so saya mencari sesiapa yang nak saya bantu buat keuntungan RM20,000 sebulan sebagai ejen SKV. Modal untuk join SKV RM65.40 je tuan-tuan. Dan saya target siapa yang join team saya dalam masa 12 bulan, dia boleh buat untung RM20,000 sebulan. Siapa yang nak komen, nak you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap nak jadi ejen SKV. Kan. So iklan, minta izin iklan. Nanti saya sambung cerita kereta sewa. Alright. Okay, so siapa yang dah WhatsApp saya, komen dan WhatsApp, nanti saya reply. Alright. So sambung cerita. So saya terkejut. Rupa-rupanya nak apply loan ni tak payahlah kita saya ingat kita dah belajar tinggi, kita kerja bagus, gaji okey, semua apply loan senang. Tak. Bank nak tengok bank ni dia hanya bagi loan dekat orang yang ada duit. So kita kena tunjuk kita ada duit. So macam mana kita nak tunjuk kita ada duit? Duit cash flow tu. Sebenarnya duit dalam saya punya kira macam untung tu tak adalah banyak mana, tapi cash flow tu. So bank kalau dia tengok cash flow masuk tu banyak, memang bank menggelupur nak bagi loan. Kan? Okay, thank you Puan Nur Shirley, thank you. Alright. Okay, so Nur Shirley ni isi saya, kan? Alright, so bila saya dapat tu, ini aku dah tahu dah teknik dia. And then lepas tu saya beli kereta. Bila saya beli kereta, so saya sewakan kereta, duit saya bertambah lah. So asalnya saya punya cash flow tu dalam RM15,000, and then saya beli kereta 2 biji. So sebiji kereta boleh sewa dalam RM1,500 kan. Dapat lagi RM3,000. So sekarang ni saya punya cash flow dah jadi RM18,000. Saya apply lagi loan, dapat lagi 2 biji kereta. Sebiji kereta RM1,500. Naik lagi saya punya duit cash flow tu makin naik kan. So lama-lama saya punya cash flow tu sampai setiap bulan RM100,000 lebih. Lepas tu bila saya submit je saya punya current account tu, memang bank tengok lulus. Apply pagi petang lulus. Apply pagi petang lulus. Lepas tu saya nak beli property pun, saya bagi statement tu, apply lulus kan. Kan. So bank tak tengok gaji, bank tengok cash flow tu. Tapi you kena ada business yang solid lah. Tak kisahlah you buat kereta sewa ke, you jadi ejen ke, you kena ada business yang solid. Alright. Apply apa? Saya nak tengok tak? Saya beli ni kereta-kereta. Ni saya daripada teknik tu saya beli rumah. Saya beli rumah lebih daripada 1.2 juta. Saya ada tulis e-book dia. Ni e-book dia. Saya ada tulis pengalaman saya, macam mana saya daripada seorang pekerja makan gaji, kerja government, saya boleh beli 4 buah rumah bernilai 1.2 juta. E-book ni sebenarnya saya jual dulu lah. Tapi sekarang ni siapa yang nak saya bagi free je. Kan? Siapa yang nak e-book ni? Saya cerita macam mana saya beli 4 biji rumah menggunakan teknik yang saya cakap tadi, bernilai 1.2 juta. Siapa yang nak, you komen nak, you screenshot video ni, you WhatsApp saya, you pergi bio saya, you WhatsApp, you nak e-book. Saya bagi. Dan saya juga ada tulis e-book macam mana dengan bisnes modal RM60 you boleh buat untung RM23,000 sebulan. Siapa yang nak, you screenshot, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you cakap you nak e-book. Nanti saya bagi. Free je. Alright. Okay, ni saya ada dua. Satu kalau you nak jadi ejen SKV, saya ada tulis e-book macam mana dengan modal RM60 you boleh buat untung RM23,000 sebulan. Daripada untung tu, you boleh beli rumah. Kalau you boleh buat untung RM23,000, you boleh beli rumah bernilai RM2 juta. Kan? Alright. So siapa yang nak, you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp, sama ada you nak jadi ejen ke, you nak e-book ke, saya bagi free, tak ada masalah. Alright. So ini antara rumah lah, rumah yang saya beli. Rumah yang saya beli, ini rumah pertama saya beli, harga dia RM175,000. Yang ni rumah kedua saya beli RM210,000. Dan
Ini rumah yang keempat yang saya beli, 680,000. Alright. Gambar-gambar kereta saya tak masuk lah kan. Banyak. Saya beli kereta yang saya beli, total kereta yang saya beli atas nama saya, nama isteri, nama company, dalam 30 biji. Total kereta tu dalam 1 juta lebih lah. Alright. Partner Duta SKV. Okay, so and then saya start beli kereta sampailah pada tahun 2010. Saya dah ada 70 biji kereta. Tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. 30 biji kereta saya, 40 biji kereta pajak. Saya ambil lah kereta kawan-kawan, kereta saudara mara apa semua. Dia orang beli ataupun dia ada kereta, saya ambil, saya sewakan. And then tahun 2008 saya start dapat customer syarikat. So mula-mula 2006 saya sewa kereta dekat student. 2008 saya start sewa kereta dekat company. Lepas tu tahun 2013 saya start sewa kereta dekat company-company daripada overseas. Itu memang bapak gila, untung gila. Alright. So customer saya daripada dulu customer yang kurang duit, lepas tu customer yang ada duit, lepas tu customer yang banyak duit lah. So memang kalau you sewa kereta dekat customer yang banyak duit, memang you untung. Tapi kalau you duk sewa kereta dekat customer yang tak ada duit, memang problem lah. Alright. So sambung cerita. Tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. And then 2011 saya tengok bisnes saya dah okey apa semua. Sebulan saya punya sale pun dalam 100,000 lebih kan. And then saya punya profit pun 30,000, 40,000. Saya boleh settle hutang, saya boleh simpan duit, saya boleh beli rumah apa semua kan. And then 2011 saya berhenti kerja. And then saya fokus kepada bisnes kereta sewa. And then lama-lama banyaklah kawan-kawan saya mesej saya kan, Tuan Wahid boleh tak ajar macam mana nak buat kereta sewa apa semua kan. So saya pun fikir daripada saya ajar macam tu saja, why not they join company saya. Sebab apa? Saya punya customer tu makin ramai. So macam customer saya ni, dia suka guna servis company saya. Sebab apa? Saya layan dia orang ni macam family. Macam family datang ziarah kan. So kalau dia nak datang dulu, dia call apa semua, saya akan cuci kereta tu bersih-bersih kan. Lepas tu saya isi minyak, saya pergi airport, saya tunggu dia orang, saya sambut dia orang, saya ambil beg dia, saya borak dengan dia orang, kadang-kadang dia ajak minum kopi apa semua. Saya buat macam family ziarah saya. Lepas tu dia orang sewa lah. Dia orang memang suka. Banyak company car rental dia tak macam tu. Nak sewa kereta kadang-kadang dia layan tak layan je kan. So saya ni, saya layan customer saya macam family datang ziarah saya. So customer saya suka. And then customer saya ni, dia pergi mana-mana pun dia nak saya yang serve. Dia nak, Wahid aku nak pergi sini, boleh tak cari kereta sewa. So dia nak dapat layanan yang sama lah kan. So dekat situ saya start buka cawangan saya. Saya gunakan sistem dia macam franchise lah kan, tapi saya gunakan licensing lah. So saya buka cawangan saya dekat Miri, dekat Kuching, dekat Kota Kinabalu, dekat KL, Langkawi apa semua. Alhamdulillah tahun 2013, 2014 yang tu saya dah ada cawangan satu Malaysia. Tapi saya gunakan sistem licensing lah. Alright. So and then bila saya ada banyak cawangan tu tuan-tuan, saya pun tak terfikir. Saya buka cawangan tu sebab apa? Saya nak make sure customer saya ni, dia pergi mana-mana pun dia akan dapat servis yang sama. Banyak dekat luar sana customer saya komplain lah, dia kena tipu dengan ni lah, dia dapat servis yang kurang lah apa semua, macam-macam kan. So saya nak make sure customer saya ni, dia pergi mana-mana, dia tak payah pening kepala, dia dapat servis yang sama, dia dapat servis the best quality punya servis. Alright. So tahun 2013 tiba-tiba ada satu company lah daripada overseas. Dia orang ni ada banyak customer daripada luar negara yang nak datang Malaysia. Dan company ni dia mencari satu company yang boleh macam serve dia punya customer. You all ni dengar lagi tak saya punya cerita ni? So dia mencari satu company car rental yang boleh serve customer. So dia punya customer tu banyak gila. So company ni memang very big company kan. So dia cari company. So macam company saya masa tu kebetulan kita memang ada cawangan satu Malaysia. And then saya macam bekerjasama lah dengan that company. And then kita start dapat booking daripada overseas lah. Overseas apa semua memang saya punya lisensi memang seronok lah. Kereta macam tak cukup. Masa tu total kereta yang kita ada combine lah dalam 300 biji. So kereta saya sendiri ada 70 biji. Kereta yang kita orang combine ada 300 biji. Tapi kereta tak cukup tuan-tuan. Booking banyak gila. So setiap hari booking lebih 100 booking. Saya hanya boleh confirm booking 30 booking je. 30 booking je. 70 lagi tak boleh nak confirm. Kena reject, kena decline. Sebab apa? Tak cukup kereta. Nak ambil kereta orang lain susah. Sebab apa? Payment lah, ni lah. Banyak isu kan. So saya struggle. Tapi struggle tu
kita punya sale lah setahun boleh dapat dalam 5 juta lebih kan, 5 juta. Lepas tu tahun 2018 lah, 2017, 2018 itu kemuncak. Saya dah macam booking tu terlalu banyak, kita dah tak boleh nak handle dah. Lepas tu saya fikir macam mana aku nak beli kereta, tak larat dah kan. Nak rekrut lisensi pun semua, letih pun semua. Last 2018 kita tukar kita punya business model daripada syarikat kereta sewa kepada platform kereta sewa. So macam saya start rekrut lah, macam kawan-kawan saya yang buat kereta sewa, pesaing-pesaing pun semua, saya ajak dia orang masuk dalam group. And then kita macam ber-networking lah. So saya fokus ambil booking, and then saya ambil commission sikit, and then saya agih-agih kongsi rezeki dengan dia orang. So masa tu saya start benda tu 2018. Dalam masa 2 tahun tuan-tuan, saya dapat rekrut 7,000 supplier kereta sewa. Fokus. So tahun 2018 saya start platform tu, gogreenmetric.com. So saya dapat rekrut 7,000 supplier kereta sewa dekat Malaysia dengan Brunei. Brunei. So macam masa tu apa saja booking yang masuk, insya-Allah kita boleh confirm. Sebab total kereta yang kita ada masa tu dekat 10,000 biji kereta. 10,000. Tapi saya punya customer ni 80% daripada overseas. Saya tak fokus pada local market. Local market kita hanya banyak company. Macam customer nak murah-murah ni kita tak layan. Sebab apa? Harga sewa saya mahal. Harga sewa kereta sewa saya memang mahal. Myvi saya sewa satu hari 160. Kan? Velfire saya sewa sehari 900. Kan? Beza saya sewa sehari 180. Memang bapak gila mahal. Tapi customer overseas dia tak kisah. Dia kata, dia datang Malaysia, very cheap. Dia kata very cheap. Dia kata murah. Tapi orang Malaysia dia memang kata mahal. Okay, zaman sekarang ni boleh. Zaman sekarang ni saya rasa dia akan boom balik. Sebab apa? Sekarang ni government dia tengah buat satu benda. Coming soon pelancong dah start boleh masuk. Tapi dia buat macam pelancong ni dia boleh masuk Malaysia, tapi dia kena duduk dekat satu kawasan tu selama 7 hari. Lepas 7 hari, kalau dia tak ada apa-apa, barulah pelancong ni boleh jalan. Coming soon pelancongan dia akan meletup balik. Sebab apa? Government dia tengah buat, dia panggil bubble lah, bubble punya ni. So pelancong daripada luar negara masuk Malaysia, dia kena duduk dekat pulau tu selama 7 hari. Kalau 7 hari dia tak ada apa-apa positif COVID, dia boleh travel satu Malaysia. So insya-Allah travel. Dulu pelancong tak boleh masuk, memang game over lah. Tapi sekarang ni insya-Allah 2-3 bulan lagi dia akan meletup. Kan? Sebab apa? Government pun dah tak tahan dah. Tak tahan, kita pun tak tahan. Sampai bila kita nak lockdown apa semua ni? tak tahan. So banyak company dah effect. Coming soon 2-3 bulan lagi insya-Allah dia akan boom balik. Alright. Yes, alright. So that's why saya mencari sesiapa yang nak saya ajar buat kereta. Saya nak bangkit balik. So saya mencari 50 orang. Tapi dia orang ni dia ada komitmen lah. Sebab apa? Kita nak buat benda ni kena ada komitmen. Komitmen sebab apa? Kena ada orang lah yang tolong manage the business, the system semua kan. So orang ni 50. Saya target lah seorang kalau dia boleh spend dalam RM300 sebulan, boleh bayar admin apa semua, and then kita boleh buat marketing, and then benda ni boleh jalan. And then saya target lah setiap orang ni saya bantu, at least dia orang ada 40 biji kereta, sebulan dia boleh dapat income dalam RM50,000, RM60,000 sebulan lah. So saya target saya nak bantu 50 orang. Ini betul-betul limited lah. Alright, so 2020 bila masa tu tahun 2019 itu adalah kemuncak saya punya bisnes memang tengah growing. Banyak investor dah start nak masuk nak invest dekat saya punya company. Masuk tahun 2020, bila COVID datang, habis jam terus tuan-tuan. Jam terus. Booking tak langsung tak ada, customer terpaksa cancel, saya kena refund balik duit. And then macam COVID ni pun dah dekat 3 tahun kan. So memang effect. And then saya pun tak boleh nak fokus kepada bisnes tu, and then saya buat bisnes lain. So sekarang ni saya join SKV. Alhamdulillah lah, SKV saya baru je join pada bulan Februari 2021, dan dalam masa setahun saya dapat buat sale dalam 4.2 juta lah. 4.2 juta. Lepas tu saya punya commission tu dalam 290,000 lah. Tapi kalau nak dibandingkan SKV dengan kereta sewa, SKV ni 10 kali ganda lebih mudah berbanding kereta sewa pada saya lah. Sebab apa? Modal rendah, risiko tak ada risiko lah.
Lepas tu memang dia scalable tu boleh pergi. Macam saya nak capai 1 juta pertama dalam bisnes kereta sewa. Saya start bisnes kereta sewa tahun 2006. 2012 baru saya touch 1 juta pertama. 6 tahun saya ambil masa untuk jadi jutawan kereta sewa. Tapi SKV, saya ada team berapa bulan? 5 bulan 5 bulan dia join, dah jadi jutawan. So memang kalau nak dibandingkan bisnes SKV dengan kereta sewa, SKV ni dia scalable dia tu lagi laju lah. Alright. So saya tak kisah, you nak join SKV pun tak ada masalah, you nak buat kereta sewa pun tak ada masalah. Nak buat dua-dua pun boleh, tak ada masalah kan. So saya ada pengalaman. So sayanglah saya ada pengalaman, saya boleh hajar orang, saya boleh bantu orang. Niat saya adalah saya nak make sure siapa yang join bawah saya ni, at least lah dia boleh buat untung RM20,000 sebulan. And then dia pun boleh bantu orang lain lagi. Ada tak sesiapa yang nak bantu orang lain lagi? Ada tak sesiapa yang nak join team saya? Ada tak sesiapa yang nak beli rumah? Ada tak sesiapa yang nak bersedekah? Ada tak sesiapa yang nak bawa mak dia pergi Mekah? Ada tak sesiapa yang nak berzakat? Kan? So saya mencari orang-orang ni yang saya nak ajar dia, dan saya nak make sure dia boleh bantu ramai orang lagi. Kalau you nak, you komen nak. Kalau you nak jadi ejen SKV, you komen nak. You pergi dekat saya bio, you WhatsApp saya, you nak jadi ejen SKV. Kalau you nak buat kereta sewa, you pergi you WhatsApp saya, you cakap you nak buat kereta sewa. Saya akan masukkan yang dalam grup. Nanti 12 bulan saya akan buat penerangan. InsyaAllah saya akan share. So saya target lah saya nak bantu. Kalau macam ejen SKV ni, saya target saya nak bantu lebih kurang total 2,000 orang lah. 2,000 orang. Saya target 2,000 orang ni saya boleh bantu dia, boleh buat untung dalam RM20,000 sebulan. Tapi kena rajin lah, kena belajar, kena masuk training, kena buat, jangan give up. Kereta sewa pun sama juga. Saya nak bantu dia orang ni setiap bulan boleh buat RM60,000, RM70,000, RM100,000 sebulan, dan dia boleh bantu ramai orang lain lagi. So saya nak run dua-dua sekali, kan? Alright. So itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp saya. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.